Tanah Malaysia di matahari terbit, bersempadankan negeri Filipina di utara dan Republik Indonesia di selatan. Pelabuhan-pelabuhan Sabah kerap didatangi oleh kapal dan perahu dari pulau-pulau Mindanao dan Sulu, Sulawesi dan Maluku. Mereka datang membawa dagangan, mereka pulang membawa harapan. Salah satu pelabuhan itu ialah Tawau di timur Sabah, satu-satunya yang paling dekat dengan Kalimantan, Indonesia. Dari pelabuhan ini keluarlah abaka dan kayu kayan, hasil utama Sabah. Dan kayu kayan yang terbaik datangnya dari Kalabakan, kampung kecil di hulu sungai. Terletak di perut lembah, Kalabakan dikelilingi bukit bukau berhutan tebal. Di tengah-tengah tentram ini meledak pula konfrontasi dari Indonesia. Nun di sebalik Pulau Sebatik, di Pulau Nunukan, rejim Jakarta sibuk melatih pengganas-pengganas untuk diseludupkan masuk ke Sabah. Pihak Malaysia pula mengirimkan sebahagian kecil saja tenteranya ke Kalabakan. Kalabakan bukanlah di garisan depan sempadan, malah 30 batu masuk ke dalam bumi Malaysia. Kira-kira 10,000 orang bekerja di Kalabakan. Di antara mereka terdapatlah sedikit sebanyak orang Filipina dan Burma. Tetapi sebilangan besar, kira-kira 9,000 adalah orang-orang Indonesia. Sekalipun ada konfrontasi, mereka tidak diganggu-gugat. Bersama-sama dengan anak Sabah, mereka mengeluar dan mengusahakan balak-balak dari Kalabakan. Masing-masing berlumba-lumba mengejar kekayaan Sabah itu. Berpuluh-puluh tahun sudah penduduk-penduduk asing ini dibiarkan mencari kehidupannya di tanah Sabah tanpa gangguan daripada kerajaan, tanpa perbezaan daripada bumi putera. Malah layanan yang cukup pula diberi kepada mereka. Rumah-rumah pelindung panas dan hujan disediakan. Ubat dan rawatan ada saja bila-bila masa. Beranak pinaklah mereka di bumi Sabah. Ada setengahnya sampai 3 keturunan. Banyak juga daripada mereka yang lebih mewah daripada anak negeri. Sungguh bahagia hidup mereka. Hinggakan yang baru datang pun dapat mengirim bantuan wang dan keperluan hidup kepada ibu bapa dan kaum keluarga yang ditinggalkan di Indonesia. Belum lagi. Lambat benar pula. Keselamatan mereka itu dikawal oleh pasukan Malaysia yang kecil itu. Bergilirlah pengawal kita itu menjalankan tugasnya supaya mata pencarian mereka tidak dikhianati sesiapa. Tempat tinggal pasukan Malaysia pun bukan pula bangunan khas, hanya sekadar dapat berlindung dari panas dan berteduh dari hujan. Tak, apa nama tempat yang kita pergi tadi tu? Oh, yang Melayu. Hai, kita ambil semayang. Yalah, saya pergi semayang dulu lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Tersingkaplah tabir malam, malam jahanam yang melindungi pelakon-pelakon drama durjana dari negara yang konon jadi saudara tua. 8 anak Malaysia tewas dan 11 tercedera. Dunia terkejut mendengar peristiwa kalabakan. Filipina tersentak melihat telagah Indonesia yang bertalu-talu melaungkan. Kononnya Britishlah yang dimusuhinya, bukan bangsa yang sesama serumpun. Tapi kini darah saudara kandungnya sendiri yang mengalir. Ini satu bukti, ini satu dalil nyata apa sebenarnya tekad maksud mereka. Konfrontasi kini berubah jadi agresi. Tempat-tempat lain di Kalabakan diserang, termasuklah balai polis. Tetapi tiada korban. Tindakan yang begitu teliti bukan perbuatan satu hari, malah jelas sudah lama dirancang dan dikaji. Di manakah dia cinta damai mereka kalau kini mereka sudah masuk 30 batu ke dalam bumi Malaysia, melanggar sempadan, melakukan pencerobohan. Prajurit yang tercedera dirawatkan di Hospital Jesselton. Tengku Perdana Menteri segera terbang ke Sabah untuk berada di sisi yang malang itu. Beliau mensifatkan serangan musuh itu sebagai tindakan pengecut. Serangan Kalabakan adalah tikaman dari belakang. Ianya satu pembunuhan kejam. Kepada mangsa pengkhianatan itu, Tengku menyampaikan sagu hati rakyat melalui tabung derma perwira. Bagi para jurid kita, mereka penuh sedar bahawa darah pahlawanlah yang menyegarkan pohon kebebasan dan kemerdekaan. Tengku berjanji korban mereka itu tidak akan sia-sia belaka. Serta-merta bala bantuan dikejarkan ke Tawau. Peristiwa Kalabakan mengubahkan pandangan terhadap konfrontasi Indonesia. Sabah yang dahulunya tenang tentram kini sibuk dengan gerakan tentera. Askar dan alat mencurah-curah tiba hinggalah terbentuk satu brigade baru, Brigade Kelima atau Brigade Timur. Di Brigade
baru kelima itu yang diketuai oleh Brigadier Ibrahim, para panglima perang termasuklah Lieutenant General Tengku Osman bin Tengku Muhammad Jiwa, Ketua Turus Agong Angkatan Bersenjata Malaysia pun tiba mendengarkan sendiri laporan perkembangan di sekitar peristiwa kalabakan itu. Bersama-sama dengan pegawai-pegawai lain, mereka pun merancangkan serangan balas atas pengganas-pengganas dan pengkhianat Indonesia itu. Sarang-sarang pengganas dicari, jalan-jalan mereka keluar masuk Malaysia diselidiki dan cara-cara bertindak diatur dengan teliti. Selesai merancang, tindakan pun dijalankan. Segala bahagian pasukan bersenjata bergerak rancak. Di darat, pasukan berjalan kaki meronda di solok rantau negeri Sabah dibantu dengan kereta-kereta perisai. Di permukaan air, di sungai, di fire, jejak langkah pengkhianat itu dirisik dan dikesan. Tahu saja tempat sembunyi musuh itu, deras segera dikhabarkannya ke pengkalan. Tindakan pun diambil serta-merta. Dan helikopter tiba membawa prajurit-prajurit Malaysia. Kadang-kadang di tengah-tengah hutan, dan ada kalanya di tempat-tempat yang tak pernah dijelajah orang, prajurit Malaysia menggempur. Di sinilah harimau Malaysia menunjukkan taringnya. Dengan semangat hang tuah berkobar-kobar di dada, pengkhianat itu diburu hingga ke lubang-lubang batu. Hasil tindakan itu sungguh menggembirakan. Dalam tindakan pertama, beberapa orang pengganas telah ditawan. Tidak kira pula yang terbunuh. Kebanyakan tawanan itu muda-muda belaka, mensesiakan usia remajanya, menjunjung nafsu buas pemimpin mereka yang tidak bertanggung jawab dan tiada pegangan hidup yang mulia. Lapar dan kebulur dalam negerinya, mereka dipancing untuk menjajah negeri orang. Dan apa yang disebutkan gerilya Kalimantan Utara sebenarnya pasukan tentera Indonesia. Drama sedih berlaku di sini. Oleh kerana terlalu kebulur, pengganas ini mati kerana gelojoh makan. Kejayaan demi kejayaan dikecap oleh tentera kita. Boleh dikatakan seluruh gerombolan pengganas itu telah musnah. Korban tentera Malaysia kini telah dibela. Di lain bahagian Sabah pula, tindakan tentera dijalankan terus. Pengganas-pengganas di kawasan Malaysia diburu dan digempur. Kedaulatan negara mesti dipertahankan. Maruah negeri dijunjung tinggi. Di pelabuhan, di sempadan, kawalan diperketatkan. Di perusahaan, di kampung-kampung, keselamatan pekerja-pekerja dan penduduk luar bandar dijaga rapi.
jalan-jalan perhubungan negeri di ladang-ladang kekayaan bumi, askar Malaysia sentiasa meronda dalam keadaan siap sedia menghadapi musuh agar dapat alat-alat negara bergerak terus, supaya rukun teratur perjalanan negeri, supaya dapat peladang dan petani, kelang dan perusahaan sendiri mengeluarkan hasil untuk memberi kemakmuran kepada ibu pertiwi dan bahagia hidup bagi segala rakyat Malaysia yang berbagai kaum dan keturunan. Peristiwa Kalabakan, satu-satunya gambaran pengkhianatan, menjadi peringatan kepada kita sekalian supaya sentiasa bersiap siaga sebarang masa, siang malam menghadapi gelap tekad komunis yang sentiasa mengabui mata rakyat negara tetangga kita itu. Bagi pihak mereka pula, peristiwa Kalabakan menyedarkan betapa bulatnya cinta dan azam umat Malaysia membela tanah airnya dari segala serangan.